Okey. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Jadi pada minggu ni kita teruskan lagi dengan bab 5 iaitu penghayatan konsep insan. Penghayatan konsep insan. Kita telah pun jelaskan seberengkas apakah yang dikatakan insan sebelum ni. Kemudian pada hari ini kita cuba ulaslah dengan lebih mendalam sikit berkaitan konsep insan. Dalam topik pada minggu ni kita akan cuba sentuh 5 perkara, iaitu yang pertama berkaitan pengertian insan, kemudian yang kedua al-insan al-kamil, kemudian yang ketiga konsep fitrah iaitu hubungan kait antara roh dan jasad, kemudian yang keempat tujuan penciptaan insan, dan yang kelima perbahasan tentang insan, tentang manusia, iaitulah nature versus nurture, creation versus evolution, dan apa silap konsep insan dari perspektif barat. Apa silapnya atau apa bezanya? Apa bezanya insan tu dari perspektif barat lah. Lihat dulu apakah yang dikatakan sebagai insan, pengertian insan. Okey, insan ataupun manusia dalam bahasa Melayu ni, insan dalam bahasa Arab, kalau kita lihat yang dinyatakan di sini sebagaimana yang dinyatakan dalam Kamus Dewan, manusia tu ialah makhluk yang mempunyai akal, budi, kita boleh katakan sebagai orang ataupun insan juga. Ini dalam istilah manusia bahasa kita lah, bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Kemudian insan yang digunakan dalam bahasa Arab ni iaitu al-insan digunakan dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran mengatakan atau merujuk manusia tu dengan katanya insan. Istilah insan itulah yang merujuk kepada manusia, yang mana insan manusia ni ada terkandung dalamnya iaitu jiwa dan raga. Jiwa dan raga. Dan insan itu meliputi jasad dan roh. Jasad dan roh, bukan semata-mata jasad atau jasadi itu jasmaninya, tapi meliputi juga rohaninya. Dan yang dikatakan sebagai rohani itu, roh itu ialah roh, qalbun, hati itu, nafsu dan juga akal. Jadi 4 perkara ni, elemen ni dikategorikan sebagai unsur dalam rohani lah. Roh, qalbun, nafsu dan akal. Sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar kita. Kemudian insan ni adanya unsur harmoni, lemah lembut atau pelupa. Insan. Masumiyal insanu insanan illa linisyanihi. Ada satu kata-kata Arab, tidak dinamakan manusia insan tu sebagai insan kecuali adanya sifat nisyan. Nisyan tu lupa lah. Jadi manusia, insan dan sifat lupa itu sinonim. Jadi kalau kita lupa tu, itulah kita sifat insan, lemah. Okey, itu manusia dan insan. Jadi perkataan insan ataupun perkataan atau istilah yang digunakan dalam Al-Quran yang merujuk kepada manusia ada menggunakan beberapa istilah. Kalau lihat di sini ada 6 istilah yang merujuk kepada manusia. Kadang-kadang Allah menyentuh atau menyebut manusia itu menggunakan istilah al-insan. Ada 65 kali disebut dalam Al-Quran perkataan al-insan. Antaranya dalam surah al-insan lah. Sehingga Allah ada menyatakan satu surah namanya suratul insan. Okey, itu ada 65 kali. Kemudian Allah menyebutkan perkataan al-ins. Ins ada 18 kali. Biasanya kalau al-ins ni dikaitkan untuk membezakan antara manusia dengan jin lah. Sebagaimana kita dah pernah dengar ayat sebelum ni berkaitan tentang penciptaan atau tujuan penciptaan manusia tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menjadikan jin dan manusia. Jadi ins tu membezakan manusia dengan jin. Biasanya ins tu membezakan manusia dan jin. Ada 18 kali. Kemudian Allah juga ada menyebut manusia tu menggunakan perkataan bashar. Bashar. Bashar ni pun manusia juga. Ada 35 kali. Kemudian ada menggunakan perkataan an-nas. Suratun nas. 240 kali. Pun merujuk kepada manusia. Ada juga Allah menyebut menggunakan Bani Adam. Ya Bani Adam. Ada 7 kali. Dan yang terakhir Allah merujuk manusia juga menggunakan istilah zurriyah Adam. Zurriyah Adam ataupun zuriat Nabi Adam 1 kali. Pun merujuk kepada manusia. Kalau kita mengkaji istilah-istilah ni secara mendalam, pastinya ada perbezaan-perbezaan tertentulah dalam penggunaan kata-kata ni. Tapi secara umumnya kesemua 6 istilah yang disebutkan ini menggambarkan tentang rujukan atau Allah merujuk tentang manusia. Insan, al-ins, bashar, an-nas, Bani Adam, zuriyah Adam. Semuanya merujuk kepada manusia.
Contohnya ialah dalam surah An-Nisa ayat pertama ni, yang bererti, wahai sekalian manusia, ya ayuhan nas, an-nas ni manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu bermula dari diri yang satu, iaitu Nabi Adam, dan yang menjadikan daripada Nabi Adam itu pasangannya, isterinya iaitu Hawa, dan juga yang membiakkan dari keduanya zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namanya, serta peliharalah hubungan silaturahim kaum kerabat, kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati, yang ini mengawasi kamu. Jadi ini contoh ayat Allah menggunakan perkataan an-nas merujuk kepada manusia. Itu berkaitan manusia tadi, penggunaan istilah tertentu dalam Al-Quran yang menggambarkan tentang manusia. Kemudian kita lihat berkaitan topik seterusnya, itu al-insan kamil. Al-insan al-kamil. Al-insan manusia, al-kamil ini bahasa Arab bermaksud sempurna. Jadi insan sempurna. Kalau lihat di sini, al-insan manusia ditambah pula dengan kamil sempurna, maka apa yang boleh kita faham daripada istilah insan kamil? Kita boleh fahami, iaitu insan kamil itu ialah memiliki kehidupan yang sempurna. Sempurna ni lawannya ialah kekurangan. Jadi orang yang kurang, dia tidak sempurna. Tapi orang yang sempurna, dia tiada kekurangan. Jadi insan kamil ni merujuk kepada insan manusia yang memiliki kehidupan yang sempurna. Insan yang sempurna. Dikatakan sempurna kerana telah memenuhi beberapa kriteria tertentu. Lengkap kriteria ni ataupun ciri-ciri ni, maka dia katakan sebagai insan yang sempurna lah. Tapi secara khususnya, bila kita merujuk perkataan insan yang sempurna ni, kita telah diajar, kita telah belajar sebelum ni, manusia yang sempurna hanyalah merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Sempurna dari segala-galanya dan tiada dosa. Maksum. Maksum Nabi sempurna kerana tiada dosa. Maksum. Tapi manusia yang lain daripada Nabi Muhammad, contohnya kita semua, kita tidak sempurna, tidak maksum, dan kita kerap melakukan kekurangan, melakukan kesilapan dan ada dosa, noda. Maka kita tidak sempurna. Kerana Nabi Muhammad SAW itu ada mempunyai ciri-ciri kesempurnaan. Ciri-ciri kesempurnaan. Dengan adanya ciri-ciri kesempurnaan, maka Nabi Muhammad dikatakan sebagai insan yang paling sempurna. Jadi oleh itu adalah wajar untuk kita mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW itu adalah satu-satunya insan yang paling sempurna, dan kita kena jadikan Nabi Muhammad sebagai ikutan dari segala sudut dan seluruh aspek kehidupan kita. Jadi kita ada rujukan manusia yang sempurna supaya kita boleh meniru, mengikuti contoh-contohnya kita untuk menjadi manusia yang menghampiri kepada kesempurnaan. Walaupun kita tidak boleh menjadi insan yang sempurna, tapi kita boleh cuba menjadi insan yang sempurna dengan meniru role modelnya, contohnya iaitu Nabi Muhammad SAW. Berbeza dengan manusia yang bukan Islam, contohnya mereka yang berada di barat, mereka tidak ada satu contoh ikutan dalam kalangan manusia yang sempurna untuk dijadikan ikutan. Maka mereka tercari-cari dan mereka akhirnya membuat keputusan untuk memilih jalan sendiri, memilih identiti diri sendiri kerana tiada contoh untuk dijadikan sebagai ikutan. Kita dalam agama Islam, kita ada Nabi Muhammad yang dikatakan insan sempurna, maka kita kena meniru apa-apa sahaja yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad dalam kehidupan kita. Dan sebagai manusia, sebagai insan ni, kita telah belajar sebelum ni, ada dua tujuan, iaitu sebagai hamba dan sebagai khalifah. Jadi Nabi Muhammad tu sempurna sebagai hamba dan sempurna sebagai khalifah. Jadi kedua-dua tugas manusia, insan yang ada pada manusia itu, Nabi Muhammad telah menyempurnakan dengan sesempurnanya. Hamba yang paling sempurna dan khalifah yang paling sempurna. Iaitu khalifah tu kalau kita lihat sebagai pemimpin. Nabi Muhammad juga sebagai pemimpin. Nabi sebagai Nabi dan Nabi sebagai pemimpin. Ketua pemerintah pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi juga sebagai pendidik. Kita juga sebagai pendidik. Pendidik. Mendidik apa? Mendidik diri sendiri, mendidik anak-anak, mendidik isteri sekiranya dah berumah tangga dan mendidik rakan-rakan dan sebagainya lah. Kita juga sebagai suami, bapa dan datuk. Jadi suami, bapa dan datuk.
Jadi kesemua ni merupakan antara ciri-ciri khalifah yang ada yang berfungsi untuk memakmurkan muka bumi ini. Sama ada sebagai pemimpin, sebagai pendidik, suami, bapa, datuk, isteri, ibu dan sebagainya. Okay, ini insan kamil. Sehingga kan pengiktirafan Nabi Muhammad sebagai insan yang sempurna ni bukan saja diakui oleh orang Islam sendiri, bahkan diakui dan diiktiraf oleh pelbagai orang-orang atau mereka yang bukan beragama Islam. Ini sebagai ni kalau lihat di sini mengatakan Nabi Muhammad SAW ni adalah selain daripada Nabi, dia adalah sebagai panglima kan, sebagai businessman, sebagai orator, reformer dan sebagainya. Ini pengiktirafan ni menunjukkan bahawa mereka mengiktiraf Nabi Muhammad tu sebagai insan yang sempurna dalam kacamata manusia sendirilah. Okey, bagaimana cara untuk kita mencapai ataupun mendapat status insan kamil ni? Kita memang tidak akan menjadi manusia yang paling sempurna, sesempurna Nabi Muhammad SAW, tapi kita boleh berusaha untuk mencapai insan kamil. Kerana dinyatakan tadi, insan kamil atau insan yang sempurna ni boleh dicapai apabila beberapa kriteria ataupun ciri-ciri yang dinyatakan tu telah pun disempurnakan. Yang pertama ialah tingkat iman, tingkatan iman. Iaitu dengan cara kita menambahkan ilmu kita, kita menambahkan ibadah kita, kita menambahkan amal soleh kita, maka dalam masa yang sama kita akan dapat meningkatkan iman. Kerana insan kamil yang sempurna itu imannya semakin lama semakin tinggi, bukan semakin lama semakin berkurang. Untuk mencapai kesempurnaan, keimanan pun pastinya kena ada peningkatan. Sebab itu kalau kita lihat Nabi SAW pun ada menyatakan dalam hadis, dalam banyak hadis, antaranya Nabi mengatakan orang Islam tu ada kalanya pada waktu pagi dia menjadi beriman dan ada kalanya petang tu dia akan menjadi kafir. Ada kalanya pagi dia akan menjadi kafir, ada kalanya petang dia akan menjadi kafir, menjadi beriman. Kerana kat situ merujuk kepada sikap-sikap kita lah. Kadang-kadang pagi kita kuat mengamal ibadah, kan, kuat beramal ibadah, membuat amal kebaikan. Petang kita buat dosa pula. Kadang-kadang kita kufur dari segi tertentu lah. Contoh kufur nikmat kan. Kita menggunakan nikmat kita pada jalan yang tak sepatutnya, itu kira kufur lah. Kadang-kadang pagi kita kufur, petang pula kita rajin, dapat ilham, iman kita pun rasa bertambah. Rajin semayang, baca Quran pada waktu petang pula. Itu tandanya iman kita ni kejap bertambah, kejap berkurang. Kan, yazid wa yankus. Tapi apabila untuk mencapai iman ataupun insan yang kamil ni, maka yang pertamanya kena kita berusaha meningkatkan keimanan kita dengan cara menambahkan ilmu. Dengan ilmu yang bertambah, insya-Allah kita punya iman pun akan bertambah. Kan, ibadah pun bertambah, amal soleh pun bertambah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kawalan tingkah laku. Kawalan tingkah laku. Tingkah laku ni perangai lah ataupun sikap, akhlak. Menggunakan istilah tazkiyatun nafs. Tazkiyah, kita telah belajar sebut sedikit sebelum ni, iaitu berkaitan pendidikan tu adanya unsur tazkiyah, penyucian. Tazkiyatun nafsu tu penyucian jiwa, penyucian diri, iaitu menyucikan diri daripada segala sifat-sifat mazmumah, sifat keji, dan menghiasi diri dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Ini dengan cara kita mengawal lah. Jikalau diri kita pada waktu tertentu suka membuat perkara-perkara yang mencerminkan akhlak yang tidak baik, maka kita cuba kawal. Cuba kawal dengan cara bagaimana? Dengan cara bermujahadah. Mujahadah ni berusahalah. Bermujahadah, berusaha untuk lawan sifat-sifat yang tak baik tadi. Kemudian kita cuba istiqamah. Istiqamah ni berterusanlah, konsisten dengan mengamalkan sifat-sifat yang baik sehingga sebati dalam diri, dan akan dapat mencapai status hujungnya lah, sama ada kita akan berasa gembira dengan sifat-sifat terpuji tadi, ataupun kita akan rasa sengsara dengan sifat-sifat yang keji kita yang ada. Jadi yang kedua ni, kita perlu mengawal tingkah laku, sikap kita dengan cara menyucikan diri kita. Bagaimana cara menyucikan? Kita buang sifat-sifat yang keji, kita masukkan sifat-sifat yang puji, yang terpuji, yang sifat-sifat yang baik. Kat sini juga kita boleh terapkan elemen ataupun cara yang ditunjukkan oleh seorang tokoh berkaitan cara memperbaiki akhlak, kan, Ibnu Miskawayh yang kita dah sentuh sebelum ni. Kemudian yang ketiga, untuk mencapai insan kamil perlunya ada pembentukan akhlak. Pembentukan akhlak. Selepas tingkatkan iman,
kawal tingkah laku kita, kita cuba membentuk akhlak kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menanam dalam jiwa kita dan cuba melahirkan pelbagai perbuatan-perbuatan yang baik. Pelbagai perbuatan-perbuatan yang baik. Akhlak kita dah belajar sebelum ni, akhlak tu ialah sesuatu tindakan atau respon spontan yang berlaku dalam diri kita tanpa kita berfikir. Maka bila akhlak tadi kita telah menjadi akhlak yang baik, maka kat situlah kita telah menanamkan dalam diri kita sifat-sifat, perangai-perangai, tingkah laku yang terbaiklah untuk diri kita. Kemudian bila adanya hubungan ataupun gabungan antara iman yang telah pun meningkat, kita pun gabungkan juga dengan kawalan tingkah laku kita tadi dan terbentuknya akhlak yang mahmudah, maka kat situ proses melahirkan insan yang sempurna tadi akan lebih mudah dan menghampirilah, akan lebih hampir kepada melahirkan diri kita sebagai insan yang sempurna. Iaitulah pribadi zahir dan batin kita mengikut apa yang ditetapkan oleh agama kita ataupun acuan syarak. Iaitu keelokan tingkah laku, jiwa yang tulus dan murni bagi mencapai redha Allah di dunia dan akhirat. Jadi untuk mencapai insan kamil ni memang secara logiknya macam susah. Kan kadang-kadang kita nak cuba ikut apa sahaja yang Islam gambarkan dan gariskan itu macam susah. Tetapi apabila kita berusaha dengan niat yang sebetulnya, yang sepenuhnya, maka kita akan boleh mencapai status ini dengan izin Allah SWT. Tapi yang penting ada usaha yang bersungguh-sungguh lah, mujahadah tadi. Iaitu insan kamil. Jadi apabila disebut, apakah insan kamil? Insan kamil ialah insan sempurna. Insan yang sempurna, tetapi insan yang paling sempurna yang kita kena maklum dan kita kena meyakini hanyalah Nabi Muhammad SAW. Tapi semua manusia boleh mencapai insan kamil dalam konteks manusia biasa ni apabila telah memenuhi beberapa kriteria. Iaitulah kriteria atau ciri pertamanya, imannya semakin meningkat. Kemudian adanya kawalan tingkah laku dan adanya pembentukan akhlak yang mahmudah. Gabungan tiga perkara ni insya-Allah akan boleh melahirkan pribadi atau ciri-ciri insan atau manusia yang sempurna. Okey, itu berkaitan insan kamil. Jadi kita boleh fikirlah sama ada kita ni ke arah insan kamil ataupun insan naqis. Kalau kamil sempurna, naqis ni kuranglah. Jadi kita pastinya kita menginginkan menjadi insan kamil kerana dalam ayat terakhir dalam surah Baqarah tu yang ceritakan tentang puasa tu, kalau kita lihat, kita kaitkan sedikit dengan puasa, la'allakum tattaqun. Bila kita berpuasa dengan sebenar-benarnya, hujungnya akan mencapai takwa. Dan takwa itulah ialah matlamat yang sempurna dalam berpuasa. Jadi sebagai manusia, matlamat hujung kita ialah menjadi manusia yang sempurna, kerana bila sempurna tu maka kita seolah-olahnya telah pun menyempurnakan hak-hak kita yang kita patut kerjakan, yang patut kita laksanakan sebagai hamba dan sebagai khalifah. Okey, kemudian kita masuk pada topik berkaitan konsep fitrah, iaitu hubung kait antara roh dan jasad. Fitrah dan hubung kaitnya antara roh dan jasad. Kita lihat dulu apakah yang dikatakan sebagai fitrah. Fitrah ni biasa kita dengar dan disebut dalam bahasa kita, bahasa Melayu. Tapi fitrah ni adalah merupakan daripada bahasa Arab, iaitu antara pengertian yang diberikan berkaitan fitrah ni ialah asal kejadian, kesucian dan agama yang benar. Bila disebut fitrah, fitrah tu menggambarkan tentang asal kejadian, tentang kesucian dan tentang agama yang benar. Itulah dikatakan sebagai fitrah. Fitrah manusia atau asal kejadiannya itu sebagaimana diciptakan oleh Allah SWT, iaitu menurut ajaran Islam adalah bebas dari noda dan dosa seperti bayi yang baru lahir. Sebab tu kalau kita lihat, Nabi ada bersabda, iaitu bayi yang lahir itu adalah dilahirkan dalam keadaan fitrah, kerana tiada dosa dan tiada noda. Jadi fitrah dalam konteks bayi yang lahir itu ialah suci lah, bersih, bebas daripada dosa dan noda. Kemudian fitrah juga membawa erti kesucian. Suci dari segi kelahiran dia lah, macam yang nyatakan tadi. Suci dari segi penciptaan tadi, kejadian asal usulnya. Dan bergantunglah kepada ibu bapanya sama ada nak mencorakkan atau menjadikan bayi yang suci bersih tadi daripada dosa dan noda tadi, sama ada menjadi Yahudi ke, menjadi Nasrani ke, atau menjadi Muslim kan, sejati kan, atau yang beriman. Jadi bergantung pada ibu bapanya. Jadi ibu bapalah yang mencorakkan bayi yang suci tadi secara fitrahnya untuk menjadi apa. Okey. Kemudian Imam Al-Qurtubi
ada mengatakan fitrah itu bermaksud kesucian jiwa dan rohani. Jadi apabila jiwa yang suci, rohani yang suci, itu bermaksud adanya unsur fitrah. Jadi manusia ni secara fitrahnya memang ada jiwa yang suci dan rohani yang suci. Ibnu Katsir juga ada mengertikan fitrah tu mengakui keesaan Allah ataupun tauhid. Jadi fitrah tu ialah esakan Allah dan juga tauhid tu maksud fitrah. Seorang lagi tokoh Al-Marawi ada menyatakan fitrah itu ada mengandungi erti kecenderungan untuk menerima kebenaran. Sebab itulah kalau kita manusia ni secara fitrahnya dia pasti akan untuk mencari kebenaran. Sebab secara fitrahnya manusia itu memang akan berusaha untuk mencari kebenaran walaupun hanya berada di dalam hati kecilnya sahaja sanubari. Sama ada non-Muslim pun mereka pasti akan terdetik di hatinya untuk mencari kebenaran. Walaupun mungkin secara lisannya mereka tidak mengakui perkara tersebut, tapi dalam hati kecilnya pasti ada terdetik untuk mencari manakah yang dikatakan sesuatu yang benar, agama yang benar dan sebagainya lah. Kemudian fitrah apabila dilihat dikaitkan dengan kejadian manusia, fitrah manusia tu daripada asal kejadiannya kita pun dah belajar, iaitu manusia atau insan tu daripada jasad dan daripada roh. Gabungan jasad dan roh lah maka menjadinya manusia. Jadi fitrah manusia tu ialah daripada jasad dan roh. Fitrah kejadian manusia daripada jasad dan roh. Kemudian kalau kita lihat di sini dalam jadual ni, kita nak lihat bagaimana perkaitan antara roh dan jasad. Roh dan jasad ni ada kalanya terpisah, ada kalanya bersama. Jadi boleh lihat dalam jadual ni, iaitulah kita boleh bagi kepada alam roh, alam dunia dan alam akhirat. Alam roh, jasad tidak dimasukkan ke dalam, roh tidak berada dalam jasad, alam roh. Alam dunia, roh telah pun dimasukkan dalam jasad ataupun roh bersama jasad. Dan alam akhirat ni, roh dimasukkan sekali lagi ke dalam jasad. Jadi kita lihat satu-satu lah. Dalam alam roh, kita telah belajar dalam alam roh ni, iaitu asal ciptaan dan kejadiannya, iaitu ciptaan Allah SWT. Roh ni dijadikan oleh Allah SWT. Dan dalam alam roh juga berlakunya perjanjian asali tadi, iaitu perjanjian yang menyaksikan bahawa Allah SWT sebagai Tuhan. Dan ini telah diakui oleh semua manusia lah. Tapi hanya berlaku dalam alam roh dan kita tidak ingat bagaimana perjanjian ini berlaku. Tapi ini berlaku kerana dinyatakan dalam Al-Quran. Dan alam roh ni ialah bersifat rohani. Kalau kita lihat hakikat tabiat asali itu, iaitu roh ni bersifat rohani, satu yang tidak nampak, satu yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Natik, fitrah, fitrah ni semula jadi dan adanya unsur persaudaraan. Kemudian dalam alam dunia, roh tadi, masa alam roh tadi tidak bergabung dengan jasad. Tetapi perkaitan di alam dunia ni, roh tadi telah pun dimasukkan ke dalam jasad. Bila roh telah berada dalam jasad, maka telah menjadi insan atau manusia yang sempurna, maka dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan dua tugasan utama, iaitu sebagai khalifah dan sebagai hamba. Iaitu memikul amanah lah. Amanah sebagai hamba, amanah sebagai khalifah di alam dunia. Jadi, kat situlah ada tanggungjawabnya sebagai khalifah dan hamba lah. Jadi, dalam melaksanakan tugas sebagai hamba dan khalifah tadi, memerlukan pelbagai usaha, mujahadah kat situ, mujahadah di antara roh dan jasmani. Kemudian kita perlu menunaikan tanggungjawab atau keperluan dari segi rohani dan jasmaninya bagaimana. Kalau rohani itu memerlukan menuntut ilmu, mempelbagaikan dengan amalan-amalan kebaikan, jasmaninya dengan memenuhi keperluan jasmani lah. Dan ada juga cabaran, kalau kita lihat tu cabaran rohani dan jasmani. Kerana rohani kita tu ada cabarannya, iaitu akan lebih cenderung kepada perkara-perkara yang tidak baik. Mungkin ada nyatakan sebelum ni, inna nafsu tu la'ammaratun bisu. Akan sentiasa berusaha menyuruh-nyuruh untuk melakukan perkara-perkara yang tidak baik, kan, perkara-perkara yang jahat lah. Itu cabarannya. Jadi dengan kita cuba tingkatkan dengan iman, dengan ilmu dan sebagainya, maka galakan-galakan jahat tadi dapat kita lawan dan kita dapat ubah ke arah kebaikan lah. Okey, itu berkaitan roh dan juga jasad yang telah bersatu di alam dunia. Okey, kemudian hujungnya, bila roh dan jasad tadi telah mencapai jalan-jalan kebaikan, maka dia akan dapat membuat pemilihan sama ada nak bahagia ataupun sengsara.
Okay, apabila roh dan jasad tadi mengikut jalan-jalan kebenaran, maka pastinya akan mencapai kebahagiaan. Tapi apabila roh dan jasad tadi mengikut jalan yang tidak sepatutnya, sentiasa mengikuti hawa nafsu, tidak suka kepada kebaikan, berakhlak dengan akhlak-akhlak mazmumah, maka hujungnya adalah kesengsaraan. Itu semasa hidup di dunia. Dan berlaku di alam dunia juga, roh ni tadi akan dikeluarkan semula daripada jasad. Iaitulah berlakunya kematian. Jadi di alam dunia ni, roh masuk ke jasad, menjadi manusia. Dan berlaku juga roh ni akan dikeluarkan daripada jasad, maka akan berlakulah kematian. Jadi itu di alam dunia. Jadi kita dapat lihat perkaitannya di antara roh di alam roh, kemudian perkaitan di antara roh dan jasad di alam dunia, dan juga yang ketiga ni di alam akhirat, iaitu roh yang telah dikeluarkan tadi daripada jasad akan dimasukkan semula ke dalam jasad, sehingga berlakunya hari akhirat lah. Iaitulah hari akhirat ni, hari yang kekal yang kita telah belajar sebelum ni, hari yang abadi, hari yang tiada lagi hari selepasnya, dan ini bukan hari terakhir. Okey. Dan hujungnya ialah bertemu dengan Allah SWT untuk melakukan ataupun dijalankan pertimbangan apakah yang telah kita lakukan semasa kita berada di alam dunia tadi. Sama ada kita telah menyempurnakan amanah sebagai hamba dan khalifah dengan sesempurnanya ataupun sebaliknya. Itu di alam akhirat. Maka pencapaian di bawah tu kalau kita lihat, di alam akhirat ni keputusannya adalah keputusan yang kekal abadi, tidak boleh diubah. Jikalau kita mencapai kebahagiaan, dimasukkan ke dalam syurga, maka itulah kejayaan yang paling besar. Kejayaan yang sebenar bagi seorang manusia yang beriman kepada Allah SWT. Tapi apabila mencapai kesengsaraan atau ditempatkan dalam neraka, dikenakan azab Allah, maka itulah kesengsaraan yang abadi, kesengsaraan yang tiada lagi dapat dipatah balik untuk diubah keputusannya. Kerana semua keputusan yang kita buat, pahala dan dosanya hanya boleh kita ubah apabila kita berada di alam dunia. Sementara kita berada di alam dunia sekarang ni, kita masih lagi boleh buat pilihan sama ada nak menjadi insan kamil dengan melaksanakan tuntutan agama dengan sempurna ataupun sebaliknya. Jadi dekat sini kita dapat lihatlah perkaitan antara roh dan jasad. Perkaitannya ialah roh tu berada secara sendirian di alam roh dan berada secara bersama dengan jasad di alam dunia, dan akan dipisahkan juga semasa di dunia, dan kemudian akan disatukan semula semasa di alam akhirat untuk menerima kehidupan yang kekal abadi di alam akhirat. Ini berkaitan fitrah dan juga hubung kait antara jasad dan juga roh. Okay, kemudian tujuan penciptaan insan. Sebagaimana telah menyatakan sebelum ni, untuk kita mengetahui hakikat tujuan penciptaan insan ni, kita kena tahu 3 perkara lah, 3 soalan. Soalannya ialah dari mana kita datang? Dari mana manusia ni datang? Bila dia tahu daripada mana dia datang, untuk apa dia dihidupkan, untuk apa dia dilahirkan di dunia ini, dan ke mana nak pergi manusia ni. Bila kita dapat jawapan yang betul daripada 3 persoalan utama dalam kehidupan kita ni, maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Dari mana kita datang, untuk apa kita datang, ke mana kita datang. Dari mana? Dari mana manusia datang? Al-Quran dan para Rasul ada memberikan penjelasan untuk menjawab soalan-soalan ni. Iaitulah antaranya dalam surah Al-Insan ni dinyatakan, bukankah telah berlalu kepada manusia satu ketika dari masa yang beredar sedang ia masih belum wujud lagi dan tidak menjadi sesuatu benda yang disebut-sebut, maka mengapa kaum musyrik itu mengingkari hari akhirat? Maksud manusia dulu sebenarnya tidak ada lagi, tapi Allah lah yang telah mengadakan manusia tadi. Sesungguhnya kami telah aturkan cara mencipta manusia bermulanya dari air mani yang bercampur dari parti benih lelaki dan perempuan, serta kami tetap mengujinya dengan kewajipan-kewajipan. Oleh itu maka kami jadikan dia berkeadaan mendengar dan melihat. Maka manusia itu sebenarnya tidak ada. Allah lah yang datangkan, dan Allah datangkan dengan cara menciptakan dari air mani yang bercampur antara lelaki dan perempuan. Itu dari mana kita datang. Maksud kita datang ni daripada ciptaan Allah SWT. Okay, kemudian manusia dalam Al-Quran disebutkan ialah manusia sebagai manusia yang makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling sempurna, paling cantik kejadiannya. Dapat lihat di sini dalam surah Isra dan surah At-Tin. Biasa kita baca surah At-Tin ni, iaitu yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baiknya. Itulah manusia. Tiada makhluk yang paling sempurna, paling baik kejadiannya melainkan manusia. Kerana manusia dikekalkan dengan dibekalkan dengan akal dan sebagainya. Okey, kemudian soalan yang kedua, kenapa manusia itu diciptakan? Untuk apa manusia dihidupkan? Dalam surah Az-Zariyat dinyatakan, artinya, dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Sebagai hamba, menyembah dan untuk beribadat kepada Allah SWT. Ini tujuan diciptakan. Kemudian dalam surah Ad-Dukhan, ini artinya, dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya secara main-main. Tidaklah kami menciptakan keduanya serta segala yang ada di antaranya, melainkan kerana menzahirkan perkara-perkara yang benar, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui hakikat itu. Jadi apabila manusia tahu kenapa diciptakan, iaitu sebagai hamba untuk menyembah dan beribadat, maka pastinya manusia tadi tidak akan tergelincirlah daripada sebab mengapa diciptakan. Kemudian hakikat manusia di dunia semasa diciptakan. Dalam surah Al-Hadid dinyatakan, ketahuilah bahawa yang dikatakan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah bawaan hidup yang berupa semata-mata permainan dan hiburan. Permainan dan hiburan. Yang melalaikan serta perhiasan yang mengurang, juga bawaan hidup yang bertujuan bermegah-megah di antara kamu dengan kelebihan, kekuatan, bangsa keturunan serta berlumba-lumba memperbanyakkan harta benda dan anak pinak. Jadi kehidupan di dunia kita ni, kalau kita tidak jelas tentang tujuan penciptaan kita tadi sebagai hamba, iaitu untuk beribadah, untuk menyembah Allah, maka kita pastinya akan hanya bermain-main, jadikan dunia ni sebagai tempat permainan, dunia ni sebagai tempat hiburan, memenuhkan nafsu kita, hawa nafsu kita kan. Kemudian suka berhias-hias, mencari perhiasan dunia, bermegah-megah, yang kaya untuk lebih kaya, yang cantik untuk lebih mencantikkan lagi kan. Hanya sebagai tempat permainan dan hiburan semata-mata dan berlumba-lumba untuk membanyakkan harta. Itu akan kita dapati sekiranya kita terlupa tujuan penciptaan kita tadi. Jadi Allah kaitkan juga, Allah mengumpamakan kehidupan ini seperti hujan. Samalah seperti hujan yang menumbuhkan tanaman yang hijau subur. Kemudian dengan tumbuhan tadi, dia telah menggembirakan penanamnya kan. Penanamnya suka dan tertarik kepada kesuburan tanaman tadi. Kemudian tanaman itu bergerak segar ke satu masa yang tertentu. Selepas itu engkau melihatnya berupa kuning. Dia semakin layu, semakin nak mati tadi, tumbuhan tadi. Akhirnya ia menjadi hancur, bersepai, dan hendaklah diketahui lagi bahawa di akhirat ada azab yang berat disediakan bagi golongan yang hanya mengutamakan kehidupan dunia itu. Dan ada pula keampunan besar serta keredaan Allah disediakan bagi orang-orang yang mengutamakan akhirat. Dan ingatlah bahawa kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya. Jadi manusia ni hakikat semasa hidup di dunia ni, ramai di antara kita kalau kita tidak ingat, kita lupa tentang penciptaan kita, hakikat penciptaan kita tadi, maka kita akan hanya bermain-main, pergi sana, pergi ke sini, berhibur sana, berhibur sini, dan berhias-hias dan suka berlumba-lumba untuk mencari harta dunia. Kan? Tapi rupanya kehidupan kita ni Allah umpamakan seperti pokok je. Kalau kita cuma sentiasa berfikir tentang penciptaan Allah dari segi kejadiannya ni, seperti macam pokok tu, hujan Allah turunkan ke atas bumi, kemudian tumbuh pokok dengan suburnya, kemudian pokok tadi akan bergerak semakin membesar dengan subur, kemudian akhirnya pokok tadi akan layu dan akan sembah bumi, akan hancur dan mati kan. Rupanya itulah kita. Kita pun seperti pokok tu, cuma ni kita ni lupa kan. Okay, kemudian lepas kita tahu dari mana kita datang, ke mana kita, kenapa kita dihidupkan di dunia ini, maka soalan yang ketiga yang perlu kita tahu ialah ke mana kita nak pergi selepas kehidupan. Iaitulah jawapannya ialah kembali kepada Allah SWT. Daripada Allah kita datang, kepada Allah juga kita kembali. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah dinyatakan, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jugalah kami kembali. Iaitulah dalam surah Al-Baqarah, kemudian disebut juga dalam surah Al-A'la, padahal kehidupan dunia, kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Maka kalau kita dapat jawab soalan kita ini, yang ketiga ni, maka kita akan dapat jalani kehidupan kita sebagai seorang insan yang sempurna lah. Sebagai seorang insan yang menepati ciri-ciri yang dikendaki dalam maksud insan tadi.
Okey, kemudian perbahasan tentang insan. Ya, bila disebut insan ni, lawan nature lawan nurture. Apakah yang dikatakan nature? Apakah yang dikatakan nurture? Nature ni bermaksud baka. Nurture ni pula bermaksud persekitaran. Iaitulah kalau kita cari perbahasan lebih panjang tentang nature dan nurture ni, iaitu nature ni manusia tu dikatakan membawa ciri-ciri ataupun kepribadian yang ada daripada baka. Contohnya kalau kita dari ilmu sainsnya, kita ni manusia ni, anak tu contohnya dia mewarisi sifat-sifat atau ciri-ciri baka dia atau ciri-ciri ibu bapa dia atau keturunan dia. Contohnya dari segi dikatakan dari segi IQ-nya kan, kepandaiannya, dari segi sifatnya, dari segi bakatnya dan sebagainya, maka itu nature. Maksudnya ciri-ciri dalaman kita tu, iaitulah kata ciri-ciri yang ada dalam DNA kita kan. Itulah sebagai baka. Kemudian ada yang dikatakan insan tu juga terkesan dengan persekitaran. Persekitaran ni ialah sesuatu yang memberi kesan kepada pembentukan peribadi insan tadi. Contohnya, kalau kita lihat dari segi nature-nya, manusia itu telah pun ada ciri-ciri tertentu yang diwarisi daripada bakanya, ibu bapanya atau keturunannya. Tetapi ciri-ciri atau sifat-sifat insan tu juga boleh terkesan dengan sebab persekitaran. Contohnya, bila telah tergabung benih lelaki dan benih perempuan, telah membentuk zigot ataupun bayi dalam kandungan ibu tadi, maka bermula dari segi cara permakanan ibu tadi dalam kandungan, cara pendengaran atau kelakuan ibu yang mengandungkan anak tadi, maka kesemua itu memberi kesan kepada pembentukan fizikal ataupun rohani bayi yang ada dalam kandungan tadi. Itulah dikatakan sebagai nurture. Kemudian apabila lahir pula ada terkesan dengan persekitaran, contohnya tingkah laku atau cara interaksi keluarga, rakan-rakan, masyarakat dan sebagainya, kesan keadaan ekonomi keluarga, cara makan semasa lahir tadi dan sebagainya, maka itu memberi kesan kepada pembentukan insan tadi. Jadi insan tadi terkesan dengan dua benda lah, sama ada dari segi bakanya ataupun terkesan dari segi nurture-nya, persekitarannya dalam membentuk seorang insan yang semasa dalam kehidupannya. Ini perbahasan berkaitan nature dan nurture. Tapi manakah yang lebih dominan, manakah yang lebih mempengaruhi, itu memerlukan perbahasan lanjut lah, boleh kaji lebih lanjut tentang perbahasan tentang nature dan nurture ni. Kemudian creation lawan evolution. Kita dah sentuh sebelum ni, creation ni adalah istilah yang digunakan dalam keagamaan untuk mengakui bahawa kesemuanya ni adalah diwujudkan oleh satu pencipta, diwujudkan oleh pencipta, iaitu Allah SWT. Tetapi ada juga yang katakan insan tu bukan diciptakan oleh yang maha berkuasa, tapi merujuk kepada fahaman yang mengatakan manusia itu wujud secara semula jadi, melalui proses evolusi, bukan diciptakan. Ini kita dah sentuh sebelum ni. Jadi insan tu secara kejadiannya ada yang mengatakan diciptakan, ada yang mengatakan tidak diciptakan tetapi berlaku secara semula jadi. Itu dari segi kejadiannya. Dari segi sifat-sifat peribadinya, adanya unsur nature, adanya unsur nurture. Kat sini perbahasan. Okey, untuk lebih lanjut boleh dapatkan mana-mana kajian lah yang membahaskan tentang nature dan nurture. Tapi secara umumnya itulah yang dikatakan nature tu adanya unsur baka dalam ciri-ciri kepribadian insan, dan adanya unsur nurture iaitu persekitaran yang mempengaruhi pembentukan ciri-ciri dan kepribadian seorang insan. Kemudian apa silapnya konsep insan dari pandangan atau pandangan alam barat berkaitan insan? Iaitulah yang pertamanya tidak memenuhi elemen manusia secara holistik. Barat tidak melihat insan itu sebagai sempurna, secara sempurna. Mereka hanya melihat insan itu sebagai jasadi, secara fizikal sahaja, tidak mengiktiraf atau mengakui adanya unsur rohani dalam insan. Jadi tidak melihat secara holistik. Kemudian yang kedua, hanya elemen jasadi, fizikal, makanan, kepuasan, luaran, rawat, penyakit dengan perubatan sahaja yang mereka lihat. Mereka tidak melihat kerosakan iman, kerosakan rohani, emosi dan sebagainya itu. Mereka tidak dapat lihat kerana tidak dapat dibuktikan oleh mata, tapi mereka hanya melihat pada elemen jasadi sahaja.
Kemudian elemen rohani yang ketiga tu tiada. Jadi tiada cara atasi dengan wujudkan pelbagai ilmu berdasarkan akal teori manusia yang terbatas, contoh ilmu psikologi. Jadi elemen rohani mereka tiada elemen rohani, mereka hanya melihat elemen jasadi sahaja. Kemudian yang keempat, tiada contoh atau panduan untuk diikuti sebagai model, sebagai rujukan lah. Tapi sebagai orang Islam kita ada contohnya iaitu insan kamil Nabi Muhammad SAW untuk jadikan sebagai contoh lah. Kemudian yang kelima, tiada konsep akhirat, tiada gambaran jelas alam barzakh, hari kiamat, hari hisab, syurga, neraka. Mereka tidak beriman dengan perkara-perkara gaib ni, maka mereka tidak ada konsep akhirat. Mereka juga mempercayai hidup ni hanya sekali di dunia sahaja. Tiada kehidupan selepas kematian. Hidup hanya sekali, tiada kehidupan yang kedua. Itu pada pandangan barat. Kemudian yang keenam, worldview ini itu bentuk pemikiran pilihan dalam kehidupan. Jadi cara pandang barat ini telah memberi kesan kepada cara pemikiran mereka dan cara pilihan kehidupan mereka dalam kehidupan dunia ini. Sebablah mereka tu hanya lebih mementingkan perkara-perkara zahir, perkara-perkara jasadi, perkara-perkara nafsu dan sebagainya. Berbeza dengan kita sebagai orang Islam yang mementingkan secara holistik insan itu yang adanya unsur rohani, adanya unsur jasadi. Dan kita juga lebih sempurna, lebih syumul, lebih holistik dari segi kita mengkaji dari mana kita datang, insan itu datang, kenapa insan itu berada di alam dunia ini dan nak ke mana, apakah hala tujuan akhir kita selepas kematian kita sebagai insan. Jadi kita lebih sempurna pandangan alam kita berbanding pandangan alam barat. Okay, kesimpulannya ialah sesiapa yang mengkehendaki dengan amal usahanya akan mendapat faedah di akhirat. Kami akan memberinya mendapat tambahan pada faedah yang dikehendakinya. Dan sesiapa yang mengkehendakinya dengan amal usahanya kebaikan di dunia semata-mata, kami beri kepadanya dari kebaikan dunia itu sekadar yang kami tentukan dan dia tidak akan beroleh sesuatu bahagian pun di akhirat kelak. Jadi sesiapa yang nakkan dunia, mereka akan dapat dunia, Allah akan beri. Tetapi siapa yang nakkan akhirat, Allah akan bagi juga dan Allah akan tambah lagi nikmat yang lebih lagi di akhirat, kerana semasa hidupnya di dunia mereka ini tumpuannya hanyalah pada kehidupan akhirat tapi tanpa melupakan kehidupan di dunia. Kerana dunia ni, ulama beritahu dunia ni ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni hanyalah ladang akhirat. Hasil akan dituai semasa di akhirat. Maka itulah kita punya keyakinan, kita punya kepercayaan.